خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Munir Muhammad Farid yang mempengerusikan majlis, seterusnya barisan AJK dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya mohon maaf atas kelewatan, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyentuh tajuk Al-Isra'u, Isra', yang dipecahkan daripada tajuk Mi'raj. Maka Al-Isra' bermaksud perjalanan bawah, perjalanan di bumi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Adapun yang disebutkan Mi'raj yang nanti akan disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz Yusuf Ya'qub adalah perjalanan naik ke atas langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 1 suratul Isra', Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kelilingnya. Di dalam sebuah kitab berjudul Hadaiqul Anwar, Hadaiqul Anwar karangan Allamah Muhammad bin Umar Al-Hadrami, beliau menyebutkan satu riwayat Israiliyat daripada Ka'ab Al-Ahbar. Riwayat ini apabila tidak bertentangan dengan syarak dan akidah, maka tidak dibenarkan dan tidak dikatakan bohong. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kamu jangan kata ia benar kerana mungkin ia tidak benar. Jangan pula kamu kata ia bohong kerana boleh jadi ia benar. Disebutkan riwayat Ka'ab Al-Ahbar dalam Hadaiqul Anwar bahawa berbetulan dengan Kaabah, di atas sana adanya Baitul Ma'mur. Ada Kaabah yang lain yang menjadi tempat tawafnya malaikat. Itu kita sedia maklum, bahkan dalam surah Tur Allah menyebut wal baitil ma'mur, demi Baitul Ma'mur, tempat yang berada di atas langit menjadi tempat tawaf para malaikat. Baik, Masjidil Haram muqabiluhu Baitul Ma'mur, tepat dengan dia Baitul Ma'mur. Adapun Masjidil Aqsa di Palestin, dikatakan nama dulunya Kanaan. Masjidil Aqsa di Palestin, tepat dengan dia Mas'adul Malaikah, satu tempat yang dipanggil tangga para malaikat. Mas'adul Malaikah, mim sad ain dal, Mas'adul Malaikah. Jadi riwayat ini tidak mustahil kerana daripada situ Nabi di-mi'rajkan, naik. Berbetulan dengan Aqsa, kata Ka'ab Al-Ahbar,
ada tempat yang bernama Mas'adul Malaikah, tangga para malaikat. Baik, apapun ceritanya, Al-Aqsa cukup dengan kemuliaan yang Quran telah sebut, allazi barakna haulah, yang kami berkati kelilingnya, di antaranya kerana ada ramai di kalangan para nabi yang disemadikan mereka di sana. Jadi bumi itu bumi barakah, bumi itu bumi barakah. Muslimin muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah, Isra berlaku seperti yang disebutkan dalam kitab Muhammadur Rasulullah. Ibnu Hazim rahimahullahu ta'ala berkata ia berlaku pada 27 Rejab seperti yang kita maklum. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain, tapi kalau orang tanya kita 27 Rejab pendapat siapa, kita sebutlah pendapat Ibnu Hazim. Beliau mengatakan bahawa Isra' terjadi pada 27 Rejab, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama, dan ini pendapat yang paling masyhur. Baik, saya mula nak masuk cerita. Pasal orang kita dia suka cerita. Bila nak cerita ni ustaz? Cerita kono nak cerita. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bergerak dalam hadis sahih daripada Thabit Al-Bunani, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis daripada Thabit Al-Bunani sahih Muslim. Hadis ni saya ulang lagi sekali, hadis sahih Muslim daripada Thabit Al-Bunani. Dr. Sa'id Abul As'ad dia sebut dalam kitabnya Inasul Insan, dia kata hadis ini paling tersusun daripada sudut peristiwa Isra' wal Mi'raj. Cuma sikit pasal Isra', nanti Ustaz Yusuf cerita banyak. Hadis paling tersusun kata Dr. Sa'id Abul As'ad dalam kitabnya Inasul Insan fi sirati mab'uthi rahmatan li banil insan. Hadis sahih Muslim daripada Thabit Al-Bunani, cerita Isra' Mi'raj tersusun dalam hadis sahih itu. Cuma saya nak ambil Nabi cerita dalam hadis sahih Muslim ni, Burak dibawa datang padaku. Cerita tentang Burak, bara alif qaf Burak. Mungkin kerana dia laju macam barqun, macam kilat, laju sepantas kilat. Dabbatun bayda, binatang warna putih, tak sampai besar kuda, tak kecil macam keldai, kecil sikit pada kuda. Nabi naik, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Nabi naik binatang bernama Burak ke Baitul Maqdis. Kenapa Nabi naik? Pasal apa Allah tak boleh tayyul masafah kah, lipat bumi? Ada cerita wali-wali Allah berjalan 2-3 langkah, duk Kedah jalan 2-3 langkah sampai di Masjidil Haram. Itu cerita masyhur. Masyhur, bukan seorang dua wali yang jadi lagu tu. Pasal apa Allah tak boleh tayyul masafah, lipat jarak jadi cepat? Jalan 2-3 langkah sampai kepada tempat yang beribu kilometer. Pasal apa Allah hantar mai Burak? Kerana biasanya kata Dr. Sa'id Abul As'ad, raja-raja bila dia nak jemput seseorang datang, dia akan hantar binatang tunggangan, bawa mai tetamu istimewa. Rasulullah boleh Allah lipat bumi dia sampai terus, tapi tak, Allah hantar satu binatang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik. Dan rupanya bukan Nabi seorang yang pernah naik. Pasal dalam hadis sahih Muslim ini disebut, bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi ikat Burak ini di tempat yang menjadi tempat ikatan para Nabi. Nabi-Nabi lain pernah ikat Burak ni di situ. Tapi jangan tanya saya Burak tu macam mana, saya pun tak tahu. Cuma besar tu, bayangan dia lebih kurang yang Nabi sebut.
Kecil pada kuda, besar pada himar. Dan Nabi SAW masuk dalam masjid. Habis itu hadis Sahih Muslim. Oleh kerana masa pendek, saya terus cerita dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada tambahan di sana. Bila Nabi masuk dalam masjid, Nabi melihat nabi-nabi yang lain dalam 3 keadaan. Ada yang sedang berdiri, ada yang rokok, ada yang sujud. Ada yang qiyam, ada yang rokok, ada yang sujud. Dan tiba-tiba diazankan, diqamatkan, siapa nak naik jadi imam? Fa akhadha Jibrilu biyadi faqaddamani fasallaitu bihim. Allahu akbar. Jibril mai pegang tangan aku. Fa akhadha biyadi Jibrilu. Jibril mai pegang tangan aku, faqaddamani, dia bawa aku pergi depan. Dia bawa aku pergi depan. Fasallaitu bihim, lalu aku bersembahyang dengan mereka, maksudnya aku menjadi imam para nabi-nabi yang lain. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, itu kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sayyidul mursalin, ketua kepada semua utusan Allah. Tapi kalau kita flashback sikit sepintas lalu, sebelum kemuliaan yang Nabi dapat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ada 3 perkara yang Nabi diuji besar. Yang pertama, kewafatan Khadijah. Yang keduanya adalah kehilangan Abu Talib dalam keadaan kufur. Yang ketiga, Nabi berdakwah ke Taif dan yang Nabi dapat hanyalah balingan batu. 3 benda Nabi diuji. Wafat Khadijah, kehilangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Talib dalam kekafiran, dan juga balingan batu penduduk Taif. Minta maaf saya tersebut Sayyidina Abu Talib. Baik. 3 benda Allah uji Nabi, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan 3 benda. Ketika Nabi nak keluar daripada Taif, seorang penduduk yang sebenarnya bukan orang Taif, orang Ninawa di Iraq, hari ini Mosul di Iraq, namanya Addas, telah beriman pada Rasulullah. Selepas dia tahu bahawa lelaki yang dia sedang jamu dengan sedulang anggur yang ada di hadapannya ini, yang sedang menangis kepada Allah, berdoa, rupanya menggalas tugas yang sama dengan seorang Nabi yang pernah diutus ke kawasannya Ninawa di Iraq. Nama Nabi itu adalah Yunus bin Matta. Nabi Yunus yang ditelan ikan nun, ikan paus. Jadi dia cium kaki Nabi, dia cium kepala Nabi. Kegembiraan pertama Allah ganti. 3 kesusahan, balas balik yang pertama. Yang kedua, kegembiraan kedua, Nabi keluar daripada Taif, Nabi sampai di Wadi An-Nakhlah, Nabi bersemayang, tapi bukan dengan cara yang kita semayang hari ini, kerana belum lagi Isra' wal Mi'raj, belum. Dikatakan 2 rakaat, wallahu alam. Nabi menerima wahyu, ada jin yang beriman mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Al-Quran dah turun sebahagiannya. Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj, maafkan saya, peristiwa balingan batu penduduk Taif tahun ke-10 kenabian, Nabi umur 50, Nabi terima Quran umur 40. Maka sebahagian Quran Nabi baca dalam salat dia, maka diwahyukan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku bahawa sekumpulan jin datang mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, kami telah mendengar kata-kata yang ajaib, yang dahsyat. Kegembiraan kedua. Dan ketiganya, Isra' wal Mi'raj. Tak ada orang yang pernah melalui pengalaman manis ini. Bahkan Sidratul Muntaha itu adalah tempat terakhir
yang boleh makhluk Allah sampai. Jibril pun tak boleh. Kalau kita terjemah Sidratul Muntaha, ada pendapat kata dia di langit ke-6, ada yang kata tak, atas dari langit ke-7. Sidrah pokok bidara. Orang bagi mandi mayat ambil daun bidara. Pokok bidara, sidrah. Sidrah. Mungkin kerana di sana memang ada pokok yang besar. Ada cerita dalam hadis banyak. Al-Muntaha, yang terhenti, yang terakhir. Makhluk tak boleh naik lah, habis tang tu ya. Tapi Nabi dengan izin Allah, Nabi naik sampai ke atas, sampai ke arash. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, balik kepada peristiwa Isra. Duk langgang pergi Mi'raj tu, kacau. Mi'raj ni, saya ke bawah ya, saya main ke bawah dulu. Nanti usuk-usuk main ke atas. Saya cerita ke bawah. Lepas Nabi SAW semayang di Baitul Maqdis dan bergerak, Nabi melihat beberapa perkara, dan saya tidak menyusunnya mengikut apa yang disebut, cuma saya sebut yang ni bukan daripada hadis Sahih Muslim ini, tapi sebutan daripada apa yang saya baca dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karangan Dr. Abdul Halim Mahmud. Almarhum adalah mantan rektor Al-Azhar pada zaman dia. Baik, dia menyebutkan beberapa hadis, saya sebut sepintas lalu cerita-cerita yang ada. Antaranya yang kita ingin sentuh, Nabi melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan lidah. Saya sentuh yang ni dulu. Ada golongan yang Nabi lihat dalam hadis At-Tabrani dan Al-Bazzar. Mereka ni menggunting lidah. Gunting lidah. Putih gunting lain, putih gunting lain. Maka Nabi bertanya Jibril, mereka ni siapa? Jibril menjawab, haula'i khutaba'u al-fitnati. Haula'i khutaba'u al-fitnah. Mereka ini adalah khatib-khatib yang menyebarkan fitnah. Secara tidak langsung hadis ini sangat dekat dengan golongan agamawan. Hadis ini sangat dekat dengan golongan agamawan. Golongan yang dilihat Nabi menggunting lidah mereka adalah agamawan yang tidak berhati-hati dalam menyebarkan berita. Pukul 5 dia baca Facebook, pukul 7.30 malam semayang maghrib di masjid, pukul 8 cerita Facebook masuk dah dalam ceramah. Tuan-tuan, ni bahaya. Dia baca satu berita di Facebook, malam tu ceramah tajuk tu terus. Padahal tajuk tu pun polis tak bagi lagi apa-apa pandangan, tak tahu lagi kes tu masih disiasat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Pasal jadi ustaz-ustaz, kita bercakap dan ramai orang dengar. Jadi bila ramai orang dengar, bila kita bawa satu benda yang tidak betul, maka yang itu bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa mulut yang lebih kepada agamawan, khutabaul fitnah, khatib-khatib yang menyebarkan fitnah dengan depa sebut satu cerita jadi huru-hara masyarakat. Jadi huru-hara masyarakat dengan lidah-lidah agamawan. Jadi kita kena jadi golongan, mudah-mudahan saya sendiri, golongan yang kita menyatukan masyarakat. Cerita yang kita bawa bukan memecah belahkan, bahkan menyatukan umat. Baik. Antara dosa yang disebut lagi berkait dengan lidah, yang Nabi lihat keadaannya dalam peristiwa Isra, duduk bawah ni, jalan ke bawah. Kita katakan sementara nak sampai ke Baitul Maqdis tadi, Nabi nampak ada golongan yang mencari-cari mukanya. Dia cakap muka dia, toreh muka dia dengan kuku-kuku dia yang tajam. Maka bila ditanya kepada Jibril, siapakah mereka?
Dijawab bahawa mereka adalah golongan yang mereka itu makan daging saudaranya. Ya. Maksud dia mereka adalah orang yang mengumpat orang lain. Dan yang ni perkara yang kita tidak boleh lari, tuan-tuan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak jadi orang tak kata ke orang ni payah. Nak jadi orang yang tak bercakap tentang orang, itu susah. Maka sebab tu jangan jumpa orang. Bila jumpa orang mesti bercakap pasal orang. Itu macam mana tak jumpa bini saya, Ustaz? Betul lah. Kurang-kurangkan. Kurang-kurangkan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Yang ketiga yang Nabi lihat lagi, yang berkait dengan dosa lidah, adalah Nabi melihat sebahagian orang disiat-siat bahagian isi punggungnya, disiat-siat isi punggung dia, kemudian dipaksa dia untuk makan. Isi punggung dia disiat-siat, dipaksa dia untuk makan. Dia tak mau ke dia mau, dia kena makan. Maka ditanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang berjalan membawa keaiban orang. Orang yang yamshi bin namimah, berjalan bawa cerita orang. Ni hang tahu tak? Ni kampung kita hang tak tahu gosip terbaru. Dia tak sedap bahasa tu, no? Dia sedap bahasa Tanjung ni. Duk tahu tak ni? Dia kena go. Ni duk jadi kat kampung kita ni, hang tahu tu. Tu anak Leman tu. Anak Leman mana? Leman hak menikah dengan orang Zimbabwe tu. Awak pasal apa? Anak dia nak menikah dengan Drogba. Mohon Jadi dia bawa cerita, dia canai cerita tu. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga orang yang bawa cerita. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata qattat, sama orang yang rajin bawa cerita orang, maka dia orang yang mana tidak layak untuk masuk syurga. Tapi Allah ampun kalau dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat rahmati Allah, cukup 3 cerita tu untuk kita berhati-hati dengan lidah kita. Masuk cerita yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam peristiwa Isra ini, perjalanan di bawah ini, Nabi melihat tentang golongan yang menanam tumbuh-tumbuhan. Setiap kali mereka tanam, tiba-tiba tumbuhan itu terus tumbuh balik. Depa tanam, depa tuai, habis tuaian tumbuh balik. Habis tanam balik, tuai, tumbuh balik. Kullama hasadu ada kama kana. Tiap-tiap kali mereka menuai hasil, dia jadi tumbuh balik, mereka tuai balik. Mungkin ada orang tanya, penat ke tak? Ustaz, habis tanam, tuai, tumbuh balik, jenuh mereka? Tuan-tuan, dalam syurga tak ada penat dah. Tak ada penat dah. La yusibuhum fiha nasab, tidak ada menimpa mereka dalam syurga penat. Tak ada. Mereka tak penat dalam syurga. Bahkan mereka seronok dengan hasil yang mereka dapat. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan ini golongan macam mana ni? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ini adalah golongan yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung lagi cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada golongan yang memikul kayu yang banyak. Sudah yang ada di bahu tidak dapat dipikul, ditambahkan lagi di bahu mereka kayu-kayu yang lain. Makin tak larat, makin pikul. Maka ditanya
kepada Jibril, siapakah mereka ini? Maka dia jawab bahawa mereka ini adalah golongan yang sudah tidak mampu menggalas amanah yang ada, sengaja mereka ambil lagi amanah-amanah yang lain. Tuan-tuan, kita tak mampu dah nak galas beberapa amanah yang ada, kita pergi ambil jadi jawatan ni. Akhirnya tuan-tuan, semua itu akan dipersoalkan, maka yang ni juga yang Nabi SAW lihat. Baik, daripada peristiwa-peristiwa yang banyak, yang akan lebih banyak nanti dalam peristiwa Mi'raj, yang paling penting ada beberapa perkara yang kita nak sebut di penghujung ini yang patut kita faham. Yang pertama, saya ingin sebut apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika dia cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Ketika dia cerita tentang Isra' wal Mi'raj dalam kitabnya Fiqhus Sirah, dia sebut tentang satu golongan manusia yang terpengaruh dengan ideologi barat, yang mana mereka cuba menampakkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tetapi manusia yang istimewa dalam kategori manusia biasa. Nampak tak? Macam ni. Mereka cuba nak mengaitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya sesuatu yang merupakan sifat kemanusiaan manusia biasa. Mereka lebih suka orang tahu Muhammad Al-Qaid, Muhammad itu panglima, Muhammad Al-Abqari, Muhammad manusia cerdik, genius, Muhammad Al-Batal, yang disebut Muhammad ini panglima hebat peperangan. Mereka cuba nak pisahkan kita daripada satu unsur, Muhammad An-Nabiyyu war-Rasul. Muhammad itu Nabi dan Rasul. Maka trik kumpulan ni, mereka kalau boleh tak mau orang bincang pasal mukjizat. Yang tu. Mereka suka bila orang sebut Muhammad ini orang penyayang, baiknya Muhammad, sampai dengan unta pun belai telinga, binatang, dengan budak-budak sampai Yahudi pun pergi ziarah, mereka nak lagu tu. Tapi bila cerita Muhammad faham kata-kata unta, mukjizat, manusia boleh faham kata-kata unta, mereka tak suka. Tuan-tuan, kumpulan ni ada. Mereka nak pisahkan kita daripada membayangkan Rasulullah daripada sudut mukjizat. Sebab itu tak boleh tinggal cerita pasal mukjizat. Benda pelik-pelik ni kena cerita. Kerana ada orang cuba nak gambarkan Muhammad ni ketua keluarga yang baik, Muhammad ini hanya panglima perang yang dahsyat, Muhammad ini presiden negara yang hebat, tapi dia tak mau bagi nampak, dia nak bagi tenggelam satu konsep, Muhammad An-Nabiyyu war-Rasul. Muhammad itu Nabi, iaitu bukan manusia biasa, tapi manusia yang menerima wahyu ilahi. Jadi yang ni kita sebut. Jadi tuan-tuan, peringatan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni, saya nak abang balik rumah, ada buku cerita-cerita mukjizat Rasul, beli kat anak baca, supaya dia tak faham Muhammad manusia hebat daripada sudut manusia biasa. Tak, supaya dia faham Muhammad ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan yang disayangi Allah, dia diberikan mukjizat. Balik beli cerita-cerita mukjizat Rasul dan sebagainya, supaya mereka tak faham Nabi itu daripada sudut manusia biasa, tapi mereka faham Nabi ini bukan manusia biasa. Ia memang manusia makan minum macam kita, tapi dia lain, dia bergerak di atas panduan wahyu ilahi. Itu yang kedua. Dr. Abdul Halim Mahmud, ni ujung lah tuan-tuan, dah lambat-lambat, itu ceramah panjang pula, nak habis lah. Lepas pagi pukul 9, insyaAllah, boleh insyaAllah. Dr. Abdul Halim Mahmud, dia cerita
Dia ceramah pada tahun 1387 Hijrah. 1387 Hijrah. Tahun ni 1442 ya. Sekitar 70 tahun yang lalu lah. Sekitar 50 tahun lebih yang lalu. Ketika itu dia diberikan izin selaku dia rektor Al-Azhar. Dia kata aku bercakap sekitar 20 minit di hadapan para pembesar Mesir, dan malam itu adalah malam Isra wal Mi'raj. Bila aku bercakap, aku menyentuh beberapa perkara. Di antaranya yang dia sentuh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Mi'raj. Nabi telah naik dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun 20 minit tapi padat, sehingga akhirnya orang datang selepas kuliah, selepas penyampaian dia pada malam Isra wal Mi'raj, majlis Isra dan Mi'raj macam kita buat, cuma dia buat tepat 27 Rejab. Pembesar dari Mesir semua ada, mereka buat. Mereka datang minta dia terangkan lebih panjang, sehingga akhirnya dia mengarang sebuah buku yang saya sebut tadi, Al-Isra wal Mi'raj. Dia mentelaah Hasyiah As-Sawi, dia mentelaah tafsir Ibnu Kathir, dia mentelaah banyak kitab-kitab tafsir, hadis dan sebagainya. Yang saya nak sebut satu ya, dia mulakan kitab dia selepas Alhamdulillah, pujian bagi Allah, salawat atas Nabi, selepas disebut Bara'atul Istihlal, dia mula dengan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat tu dulu. Lepas pujian bagi Allah, salawat atas Nabi dan sedikit mukaddimah, terus amma ba'd, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau cabut daripada hati kami hidayahmu, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan hidayah itu kepada kami, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang al-wahhab, yang maha memberi. Jangan Allah cabut hidayah. Muslimin muslimat dan rahmati Allah, antaranya hidayah yang dia bagi, kita rasa Islam ini adalah agama yang betul. Di sana ada orang yang rasa Islam agama yang betul dan dia Islam. Persoalan dia merasakan, dia membayangkan ada 800 jalan lagi yang sebenarnya boleh sampai pada Allah. Pluralisme. Bahaya tuan. Memang dia Islam, memang dia pergi sembahyang, tapi otak dia pluralisme. Dia menerima bahawa semua agama boleh membawa seseorang itu sampai kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Nabi kata, siapa yang nak baca Al-Quran ghaddan kama unzila, segak macam mana Quran tu turun. Siapa nak baca Quran betul-betul macam segak tu, ibarat sebiji macam mana Quran turun, bacalah dengan bacaan Ummi Abdin, Ibnu Ummi Abdin. Bacalah dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Gelarannya Ibnu Ummi Abdin. Baik. Bila main pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Al-Hajjaj kata, siapa baca bacaan Abdullah bin Mas'ud, aku penggal kepala dia. Saya ulang sekali no. Saya sebenarnya nak tulis benda ni. Tapi tak tulis, saya sebut dulu. Zaman Nabi kata, siapa nak baca Quran, bacalah dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nak baca segak macam mana Quran turun. Tiba-tiba mai generasi seterusnya, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Islam paling zalim,
Dia kata siapa baca macam bacaan Abdullah bin Mas'ud, aku penggal kepala dia. Tuan-tuan, di sini saya nak abang Al-Hajjaj walaupun dia zalim tapi dia betul ya tuan-tuan. Dalam ada bab orang yang zalim tu betul, bukan semua bab orang tu salah semua, ada bab dia betul. Kerana pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi telah dibawa tafsiran-tafsiran yang bukan Al-Quran masuk kepada bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tafsir Abdullah bin Mas'ud dianggap Quran, padahal itu huraian dia. Contohnya, innad dina indallahil Islam. Dalam Quran yang dibawa pada zaman itu, yang disanak pada Abdullah bin Mas'ud, innad dina indallahil hanifiyah. Tak ada satu qiraat pun baca innad dina indallahil hanifiyah, tak ada. Tapi tersebang. Tapi yang ni panjang cerita qiraat. Saya nak abang pasal ayat tu. Abdullah bin Mas'ud ada riwayat dia, sebenarnya itu tafsir dia, bukan dia pi buat ayat Quran baru dah. Itu tafsir dia yang anak murid dia tak faham, kata itu tafsir, catik dia berkata ni ayat Quran juga, inna dina indallahil hanifiyah. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama hanifiyah, patuh pada Allah. Biasanya dinul hanif ni adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya Islam juga maksud dia. Jadi saya nak abang inna dina indallahil Islam, hanya sanya agama di sisi Allah hanya Islam. Maksud dia, kita walaupun kita baik dengan bukan Islam, tetapi tetap i'tiqad kena satu, jalan sampai pada Allah hanya Islam. Hak tu kena faham. Jangan baik sampai dalam hati pun kata Yahudi pun sampai ke Allah, Kristian pun sampai, Batak pun sampai ke Allah, hak ibu yati punya pun mudah-mudahan dia bertaubat. Sampai juga yang nu pun Tuhan Harun pun sampai kat Allah juga. Yang tu bahaya tuan-tuan. Agama yang sampai dan diterima hanya satu. Saya takut yang ni. Kita tak macam orang dulu percaya wafak, tulis pelik-pelik, buat kotak-kotak, tulis mata sikit, buat ain sikit, tulis pelekat, buat tangkai. Kita tak macam tu. Kita tak percaya dukun, balut kerih kain kuning, perasap, bagi kerih tu terbang. Zaman kita kot ni, dia duduk main kot ni. Nampak dia Islam, tanam kubur Islam, tapi rupanya dia anggap semua agama boleh membawa seseorang kepada Allah. Yang tu bahaya. Yang tu bahaya tuan-tuan. Yang tu yang saya risau. Jadi sebab itu saya katakan Syekh Abdul Halim Mahmud dia tak letak Rabbana la tuzigh qulubana di awal kitab dia saja-saja. Dia nak abang pentingnya kita berdoa, ya Allah jaga iman kami, jaga hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau tarik hidayah itu daripada kami. Jangan Engkau tarik hidayah itu daripada kami. Dan yang terakhir cukuplah tuan-tuan pun. Saya pun bau duduk sana, bau dah. Tu mayang tepi tu dia bau lain macam. Oh sedap. Tak tahu apa dia, tak tahu dah sebenarnya. Baik. Tak boleh lama lah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak lebih 5 minit insya-Allah. Nabi melihat ada segolongan manusia menghantukkan kepala ke batu, lalu batu itu menjadikan kepalanya pecah, kemudian digantikan kepala baru, dihantuk lagi pecah. Yang ni yang Quran sebut dalam surah Ibrahim, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Datang punca-punca kematian daripada setiap sudut, tapi orang yang masuk dalam neraka tu tak mati-mati. Hantuk kepala ni mati ya, pecah lah. Pecah kepala, ganti kepala baru, tak mati. Dalam neraka itu keadaan dia. Sebelumnya kalau kita tengok ayat tu, wa yusqa min ma'in sadid, mereka diberi minum air nanah. Ahli neraka diberi minum sadid, air nanah. Minum ni yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Mereka telan juga walaupun mereka tak mampu untuk minum, tak mampu lepas. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kematian datang daripada setiap sudut. Hantuk kepala tu sebab mati, tapi tak mati. Nabi nampak golongan ni
Lalu Nabi tanya Jibril, siapa mereka? Dia jawab, mereka orang yang berat bagi mereka untuk sembahyang. Ya. Mereka golongan yang berat bagi mereka untuk sembahyang. Sebab itu Al-Imam Al-Qushairi menyebutkan kata-kata Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, sembahyang ni 3 benda utama, 3 perbuatan utama: berdiri, rakaat, sujud. Masa Nabi duduk di Baitul Maqdis pun Nabi nampak Nabi-Nabi ada yang berdiri, rakaat, sujud. 3. Berdiri, rakaat, sujud. Ya, memang ada duduk antara 2 sujud, tapi keadaannya di bawah lantai, sama macam sujud. 3. Berdiri, rakaat, sujud. Kata Abi Ali Ad-Daqqaq, perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi pun 3. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha 2. 3. Sidratul Muntaha sampai kepada Qaba Qausain, jarak 2 anak panah. Maksud dia nak habang dekat dengan Allah, kerana ahli sufi mereka berpandangan ayat daripada suratul Najmi itu maksud dia Allah bukan malaikat Jibril. Ada yang mereka berpandangan jarak 2 anak panah itu Nabi dengan Jibril, tapi ada yang berpandangan dekatnya Nabi dengan Allah bukan maksud dekat 2 anak panah tu, tapi bayangan abang kita dekat. Jadi 3 peringkat: Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha sampai kepada Qaba Qausain, jarak 2 anak panah, 2 busuk. Maka dia nak abang macam ni, dalam 3 perkara dalam sembahyang tadi. Berdiri itu macam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rakaat macam Al-Aqsa pi Sidratul Muntaha, dan keadaan yang paling dekat yang bayangannya seolah-olah 2 anak panah adalah ketika kita letak dai ini ke tanah, ke lantai. Maka kita bersyukur kita semayang, anak-anak kita semayang. Orang yang tak semayang sebenarnya Allah sedang mengharamkan dia untuk meletakkan dainya. Allah mengharamkan satu kemuliaan yang paling besar. Letak dai atas lantai untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur atas nikmat salat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus bersolat. Kalau kita sakit pun kita orang yang sentiasa ingat solat, insya-Allah. Kalau tak mampu pun sujud di bawah, sekurang-kurangnya kita boleh sujud dengan kemampuan yang ada, insya-Allah. Tapi kita masih orang yang salat, insya-Allah. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan kami, ya jadikan kita semua, Rabbi ja'alna muqimas salah, di kalangan orang yang menyempurnakan salat, wa min dzurriyyatina, dan di kalangan zuriat-zuriat kami, insya-Allah. Insya-Allah saya berhenti di sini dulu tuan-tuan. Minta maaf banyak atas segala kekurangan. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang di sana atas lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.